Dalilnya bandingkanlah orang bilangan orang yang main sembahyang subuh berjemaah kat masjid pagi ni berbanding dengan orang yang berapa bilangan rumah yang ada di sekeliling kita ni. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi perbicaraan kita daripada kitab Zadun ala Tariq, bekalan di sepanjang jalan dakwah, yang dikarang oleh Mustafa Mashkur, yang menjadi bekalan kepada kita semua, yang mana kita ini sebagai orang yang beriman berkewajipan untuk melaksanakan amalan dakwah. Dakwah ni maksudnya menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu akan berkembang dengan dakwah. Dalilnya di mana ada keperluan dakwah itu masjid kita ni lah. Saf punya banyak tetapi kosong. Maka yang hadir pada hari ini berkewajipan untuk mengajak orang bagi memenuhkan saf-saf yang kosong. Contoh mudah ya. Orang dalam rumah kita pun suatu perkara yang cabaran juga untuk kita, kan? Anak-anak kita, kita rajin main masjid. Anak-anak kita ni macam mana kat rumah, cucu-cucu kita, kan? Maka kita berkewajipan untuk mengajak mereka bersama-sama dengan kita untuk memeriahkan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana apabila kita melaksanakan pekerjaan dakwah ini, amalan dakwah ini, maka di sana ada perlunya bekalan-bekalan. Dalam bahasa Arab panggil zad, bekalan dalam dakwah. Dalam pertemuan yang lalu kita berhenti pada muka surat yang ke-11. InsyaAllah kita sambung pada pagi ini. Dari kitab ini muka surat yang ke-11, perenggan yang kedua daripada atas. Perkara pertama yang kita perlukan di jalan dakwah. Perkara pertama yang kita perlukan di jalan dakwah ialah perasaan ma'iyatullah. Ma'iyatullah ni apa? Merasakan diri sentiasa bersama dengan Allah dalam setiap langkah, gerak-geri dan diam, bahkan pada setiap detik. Sesiapa yang Allah bersama dengannya, ia tidak akan kehilangan sesuatu pun. Sesiapa yang Allah tidak bersama dengannya, maka ia tidak mendapati melainkan kehilangan dan kesesatan. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan ma'iyatullah ini kepada mukmin yang bertakwa dan ihsan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah, wa la tahzan 'alaihim, wa la taku fi dhayqin mimma yanfurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Shadaqallahu alaihi. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Dan janganlah kau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah kau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan.
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Surah An-Nahl ayat 127 hingga 128. Dalam ayat yang lain, wa anna Allaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Suratul Anfal ayat 19. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat 36. Di dalam dakwah ini kita sangat memerlukan nur ilahi untuk menerangi jalan agar dapat dilintasi dengan cara yang bijaksana, tanpa ada kekecilan di selekong-selekong yang menjauhkan atau halangan-halangan yang membatutkan perjalanan. Ini dapat dilaksanakan dengan izin Allah dengan bekal takwa dan iman. Disebutkan dalam kitab ini, perkara yang pertama di dalam dakwah ialah berasakan diri sama-sama dengan Allah SWT. Seumpama kita memanjat satu pokok, kita panjat pokok kan banyak dahan. Kalau berpaut kepada dahan yang rapuh ataupun berpijak pada dahan yang rapuh, maka kita akan jatuh dari pokok tersebut. Kalau kita berpaut kepada dahan yang kuat, cabang yang kuat, kita akan berjaya memanjat pokok tersebut sampai ke atas. Begitulah juga dengan hati manusia. Hati manusia yang bergantung kepada perkara-perkara yang rapuh, perkara-perkara yang fana, perkara-perkara yang bakal habis, perkara-perkara yang tidak kuat, maka hatinya tidak akan kuat dan akan jatuh. Manakala hati yang berpaut kepada yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha melihat, yang maha mendengar, maka hatinya akan menjadi kuat dan dia akan sampai kepada destinasi yang ditujunya. Jadi bekalan ma'iyatullah, perasaan bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat penting untuk orang yang berdakwah. Jadi kita ni sebagai yang beriman, sepatutnya kita memilih diri kita ini bersama-sama dengan jalan dakwah. Tak kira lah apa profession kita, dalam kehidupan ni. Yang pentingnya kita menjadikan dakwah ini sebagai agenda utama dalam diri kita, matlamat utama kita. Inilah kerja-kerja Nabi yang dilakukan oleh para anbiya alaihissalatu wassalam, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW dikurniakan wahyu pada umur 40 tahun, Nabi SAW terus melaksanakan perintah dakwah, menyampaikan risalah Islam. Dan itu yang kita semua kena buat. Tidak ada pengecualian. Ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak perlu ajak orang yang jauh-jauh, ajak orang yang di sekeliling kita. Sahabat radhiyallahu ajma'in mengembangkan Islam dengan cara mendakwah kepada orang yang ada di sekeliling mereka, ada di circle mereka. Zaman tu mana ada telekomunikasi macam lah ni, kita boleh menjangkau sampai beribu-ribu batu, beribu-ribu kilometer. Tetapi zaman dulu Islam tetap tersebar. Kerana apa? Setiap daripada para sahabat yang menerima kalam daripada Nabi SAW sampaikan kepada orang yang ada di sekeliling mereka. Dan setiap mereka yang menerima tersebut menyampaikan kepada orang yang sekeliling daripada mereka. Seumpama macam riak-riak di dalam air, dalam kolam, terbaling batu dalam kolam tersebut, maka kolam tersebut akan menghasilkan
ombak-ombak kecil. Setiap satu batu menghasilkan ombak-ombak kecil yang memberi kesan kepada persekitaran. Setiap sahabat macam itulah, menjadikan diri mereka sebagai ombak-ombak kecil untuk menyampaikan Islam kepada orang yang ada di sekeliling dia. Kita, di mana kedudukan kita? Kita berada di dalam alam perniagaan. Siapa yang kita jumpa setiap hari? Orang itulah yang menjadi madhab umum kita. Kita berada dalam alam pendidikan. Siapa yang kita jumpai? Anak murid, guru-guru. Itulah yang orang menjadi orang yang kita perlu dakwahkan, yang kita perlu ajak kepada Islam. Siapa kita? Kita selalu lepak kat kedai makan, kedai kopi. Siapa yang kita perlu dakwahkan? Orang yang kita jumpa. Kita jadi lecturer. Siapa yang orang kita selalu jumpa? Anak-anak murid kita, rakan-rakan pensyarah kita. Maka kita sampaikan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita seorang mekanik, kita jumpa customer hari-hari, kita sampaikan ke Islam itu kepada kawan-kawan kita, customer kita. Bila kita membuat perkara yang demikian, kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan mengasihi kita, menyayangi kita. Dan bekalan utama di dalam perjalanan dakwah ini adalah perasaan ma'iyatullah, merasakan diri ini sentiasa bersama-sama dengan Allah SWT dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap langkah kita, supaya hati kita ini sentiasa kuat dan sentiasa terdorong di atas jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala memberikan satu motivasi kepada Rasulullah SAW dengan satu ayat daripada surah An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan engkau itu, dan jadilah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Jadi ini yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita ni jauhlah daripada apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam menempuhi ujian dakwah. Tetapi apabila kita membelek lipatan sirah, kita melihat bagaimana ujian yang ditempuhi oleh Rasulullah SAW sangat dahsyat. Maka kalaulah pergantungan Rasulullah SAW kepada perkara yang rapuh, maka Rasulullah SAW akan tewas. Tetapi pergantungan Rasulullah SAW kepada Allah SWT yang maha berkuasa, yang maha kuat, maka Rasulullah SAW menjadi insan contoh kepada kita dalam dakwah ini, kerana mempunyai jiwa yang kental, jiwa yang kuat, jiwa yang sabar dalam menghadapi ujian dalam perjalanan dakwah. Bukan sedikit ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kita mungkinlah ujian kita ni sikit-sikit. Kerana apa? Kerana usaha dakwah kita ni tidaklah, usaha kita pun sikit-sikit juga. Waktu ujian kita ni sikit-sikit. Tak macam yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yang mana kesungguhan baginda dalam berdakwah cukup kuat, sanggup menghadapi apa sahaja cabaran yang mendatang, ujian yang mendatang, dengan berhadapan dengan musyrikin Quraisy, sehingga tahap kemuncaknya mengancam untuk membunuh Rasulullah SAW. Kalau tidak kuat jiwa Rasulullah SAW, maka sudah tentulah Rasulullah SAW akan berpatah balik dan meninggalkan apa yang dibuat selama ini. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Ini ayat yang sangat power kepada Rasulullah SAW, suatu pesanan ataupun motivasi daripada Allah SWT sendiri melalui wahyu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Allah SWT menjamin, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Jadi kita
Tak ada rasa takut. Sebab kita rasa ada Allah SWT bersama-sama dengan kita. Apa yang kita buat ni betul. Innallaha ma'al ladina taqaw. Jangan kita takut, kerana Allah SWT bersama-sama dengan kita. Setengah-setengah orang takut nak mempertahankan agama, takut nak mengamalkan agama. Bukan nak mempertahankan pun, nak mengamalkan agama pun tidak ada perasaan berani. Kekangan-kekangan yang ada di luar kerja contohnya, dan bos pula bukan beragama Islam, memberikan tekanan-tekanan yang mengancam syariat kita. Nak semaya Jumaat pun bos yang atok. Sanggup tinggalkan semaya Jumaat hanya kerana kerja. Jadi kena kuatlah kita orang Islam, kena kuat dan berhadapan dengan suasana yang mencabar. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang sifatnya bertakwa dan orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Muhsinun, orang yang memperbaiki amalannya. Ada orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT sebelum dia melakukan maksiat kepada Allah SWT, lalu dia insaf dan ingin kembali kepada jalan Allah SWT. Kerana ada keyakinan bahawa Allah SWT bersama-sama dengan ma'al muhsinun, orang yang cuba memperbaiki amalan. Orang yang isap dada nak bertaubat, dipandang hina oleh masyarakat. Orang duk kata macam-macam ni, bekas penanggil lah apa lah. Kalau tak kuat, maka dia akan kembali kepada amalan lama dia. Tetapi hati ini apabila ada perasaan ma'iyatullah bersama-sama dengan Allah SWT, ada keyakinan bahawa innallaha ma'al muhsinin, innal ladina hum muhsinun. Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang ihsan, orang yang nak membuat kebaikan, orang yang nak memperbaiki amalannya. Maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan yang diusahakannya. Jadi ini banyak ayat-ayat Allah SWT. Sebab kita kena rajin baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat motivasi yang memberi kekuatan kepada jiwa kita. Lebih baik lagi apabila kita baca dan kita memahaminya. Annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama-sama dengan orang yang beriman. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama-sama dengan orang bertakwa. Allah bersama-sama dengan kita. Bila Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita, kita kiranya kita lah orang yang paling beruntung. Jadi di jalan dakwah ini sangat memerlukan nur ilahi, cahaya ilahi untuk menerangi jalan agar dapat direntasi dengan cara yang bijaksana, tanpa ada kegelinciran di selekup-selekup yang menjauhkan atau halangan-halangan yang membantukan perjalanan. Kalau kita ada sebahagian daripada kita ni suka hiking, hiking setengah-setengah tempat tu kita hiking waktu malam. Bila kita berjalan dalam hutan waktu malam, walaupun ada bulan mengambang, jalan di bawah ni gelap, sangat gelap. Sebab apa? Sebab pokok-pokok melindungi cahaya daripada sampai ke tanah. Dan kalau kita duduk di dalam hutan tersebut, kita tak akan nampak apa-apa, melainkan kita bawa bersama-sama dengan kita headlamp, bawa lampu sulur, bawa cahaya bersama-sama kita, barulah kita nampak jalan yang kita nak pijak tersebut. Maka kita memerlukan dalam suasana gelap tersebut, kita memerlukan sumber cahaya yang akan membantu perjalanan kita. Maka dalam kehidupan kita ini, manusia yang tidak ada panduan cahaya ilahi, seolah-olah dia sedang berjalan dalam keadaan gelap.
maka akan ditempuhi dilanggarnya apa, dilanggarnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama di jalan dalam gelap tersebut tadi, kalau ada pokok dia langgar pokok, kalau ada batu dia langgar batu, kalau ada lompak dia masuk dalam lompak, kalau ada sungai dia masuk dalam sungai, kalau ada lubang dia akan masuk dalam lubang. Kenapa? Kerana gelap, tak nampak apa. Itulah kehidupan manusia. Apabila tidak ada bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada cahaya nur ilmu yang menerangi dalam kehidupan dia, maka kehidupan akan menjadi kucak kacir, duduk dalam kegelapan dalam kehidupan. Maka di sana perlulah ada ma'iyatullah, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerangi jalan kita. Lebih-lebih lagi jalan-jalan yang mempunyai selekuh-selekuh, halangan-halangan yang membantutkan perjalanan. Allah SWT menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan tetaplah beriman kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmat-Nya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak, serta diampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Hadid ayat ke-28. Satu seruan daripada Allah SWT kepada orang yang beriman. Ayat-ayat Allah Ta'ala bila sebut Ya ayyuhallazina amanu, ada sedikit keistimewaan, kerana Allah SWT cuba nak tarik perhatian kita ni orang yang beriman dengan mengadakan kalimah nida, kalimah panggilan, kalimah seruan Ya ayyuhallazina amanu. Apa surah Allah Ta'ala? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Jadi takwa kepada Allah Ta'ala ni benda yang sangat penting. Perasaan takut kepada Allah SWT sangat penting, sehingga kan menjadi satu kewajiban kepada khatib tiap-tiap minggu sebut takwa, takwa, takwa. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada Rasul yang akan memberikan kamu dua bahagian daripada rahmat. Dan berimanlah kepada Rasul, percaya kepada Rasul. Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Surah Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh suatu imbasan daripada hasutan syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Jadi penting takwa. Takwa ni membenteng kita ni daripada hasutan syaitan. Orang yang melakukan kerja dakwah, melakukan kerja-kerja menyeru manusia ke jalan Allah SWT, sudah tentulah di sana ada ujian-ujian, hasutan-hasutan daripada syaitan yang akan mengajak dia untuk meninggalkan, memberi keraguan di dalam hati. Manusia apabila disarankan, diseru untuk melakukan kebaikan, dia akan kata tak mau, nanti dulu, nantilah. Abang tak sedekah ke? Tak mau, nantilah. Tak semayang ke? Tak mau, nantilah. Menangguh-nangguh kebaikan, akhirnya mati dengan nantilah dulu. Nanti dulu ni perkara yang bahasa yang perkataan yang sangat bahaya. Syaitan suka suruh nanti-nanti, suruh tangguh-tangguh, tangguh-tangguh, akhirnya matilah dengan tangguh tersebut. Maka orang yang bertakwa, orang yang beriman akan dipelihara daripada Allah SWT. Massahum ta'ifun minasyaitan, akan
terpelihara daripada disentuh oleh hasutan syaitan. Tadakkaru fa idahum mubsirun. Mereka ingat kepada adalah Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Maka kita kena selalu minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kurniakan takwa kepada kita, takwa dalam jiwa kita, takwa dalam jiwa kita, supaya Allah Ta'ala memelihara kita daripada syaitan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kamu menuruti jalan-jalan yang lain dari Islam. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dengan demikian itulah Allah memerintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Sentiasalah berada di atas jalan dakwah, agar kita berupaya memberi kesan dan mengubah suasana kebatilan dengan menegakkan kebenaran. Wajiblah kita merasai erti kemuliaan, kekuatan, ketinggian, dan menghapuskan segala erti kelemahan, kegagalan dan kehinaan. Perkara ini tidak dapat dilakukan melainkan dengan bekalan iman. Jadi dalam kita melakukan kerja dakwah ini, perkara yang menjadi bekalan yang penting untuk kita adalah bekalan iman, takwa, bekalan jiwa. Walaupun orang tu tubuhnya kecil, fizikalnya lemah, tetapi mempunyai kekuatan jiwa, dia akan maju ke hadapan dan mencapai destinasi. Dalam buat kerja dakwah ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahawa kita perlu berada dalam suatu jamaah. Dia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW dalam permulaan dakwah membina jamaah Rasulullah SAW. Diajak isteri baginda, sahabat-sahabat Khalid baginda, dan membina kekuatan jamaah. Sedikit demi sedikit berkembang. Dibawa masuk pula gangster Mekah ketika tu, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Hamzah, memberi kekuatan kepada jemaah Rasulullah SAW. Kalau ikut logiknya Rasulullah SAW boleh kata nak berdakwah seorang-seorang, kan? Dakwah doa, Allah Ta'ala akan makbulkan. Tetapi tidak. Untuk umat akhir zaman ni, Rasulullah SAW tunjuk contoh, nak berdakwah kena berada dalam jemaah. Maka kita pun macam tu dah juga. Dalam berdakwah kita tak boleh buat kerja seorang-seorang, kena berjamaah. Penyertaan kita dalam jemaah Islam merupakan satu kewajipan, kerana dakwah ni adalah satu kepada yang wajib dilaksanakan oleh kita. Sebab ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan kita mencontohinya. Dan contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW apabila berdakwah melakukannya dalam jamaah, maka menjadi kewajipan juga untuk kita untuk menyertai jamaah Islam yang melaksanakan kerja dakwah. Jadi sekadar kesimpulan kita pada pagi ini, begitulah. Apabila kita ingin mencontohi Rasulullah SAW, kita ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdakwah, kita pun berdakwah. Rasulullah SAW membina jamaah dan menggerakkan jamaah, maka kita pun kena berada dalam jamaah Islam dan berdakwah bersama-sama dengan jamaah Islam. Dan perkara yang penting yang kita bincangkan pada pagi ini, bekalan di dalam dakwah ini adalah bekalan ma'iyatullah, perasaan bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi bulan hadapan dengan beberapa dalil, banyak lagi dalil-dalil ayat-ayat Allah SWT. Ayat-ayat ni sebenarnya memberikan motivasi kepada kita untuk kita baca kan, untuk kita dengar, untuk kita
fahami, untuk kita hayati, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita ini menghadapi perjalanan kehidupan kita dengan lancar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada breakfast. Ada? Ada. Ini semua kita jemput. Insyaallah hari ini ada makan pagi disediakan.